Banyak cerita mengatakan bahwa wanita berpakaian berwarna merah, berkasut merah, dan membawa payung merah sering kelihatan pada waktu malam merayu-rayu seorang diri, terutamanya di antara Kampung Kudai dan Kampung Bintagor yang terletak di kawasan Sato. Sato merupakan kawasan suburban dalam Bandaraya Kuching. Ia terletak sekitar 2 km dari pusat Bandaraya Kuching dan terletak berhampiran dengan Jembatan Sato yang merupakan jembatan tersibuk di Kuching. Namun, tahukah Anda, di sebalik pembinaan Jembatan Sato ini menyimpan kisah tragis sewaktu ketika dahulu? Pernahkah Anda mendengar mengenai hantu Janet yang terkenal suatu masa dahulu, yang terletak di negeri Sarawak sekitar tahun 70 dan 80-an? Terdapat banyak versi cerita mengenai hantu Janet yang sering dibualkan, namun ianya mempunyai persamaan di mana ia merupakan hantu seorang wanita yang sering mengganggu orang ramai di Kuching. Janet dikatakan seorang gadis berketurunan Tionghoa yang dipercayai telah diculik pada penghujung tahun 60-an. Difahamkan, Janet adalah seorang jururawat yang bekerja di Hospital Umum Sarawak. Hospital ini telah dibina sejak 1870 semasa penguasaan Brooke bagi memastikan kesihatan orang awam di Kuching terjamin. Hospital ini kemudiannya dibina pada tahun 1925 dan siap 6 tahun kemudian. Pada zaman Perang Dunia Kedua, tentera Jepun telah menjadikan hospital ini sebagai tapak eksperimen senjata kimia dan biologi. Selepas menyertai Malaysia pada 1963, Kuching dilimpahi dengan banyak projek yang dialirkan dari negara Commonwealth melalui rancangan Colombo. Antaranya pembesaran hospital ini dan projek Jambatan Sato. Sebelum wujudnya jambatan ini, orang Kuching menyeberang sungai ini dengan perahu. Kemudian, jambatan kayu dibina untuk menyeberang. Jambatan Sato mulai dibina sekitar tahun 1968. Ketika itulah, Janet setiap hari berjalan dari rumahnya menuju ke hospital dengan berjalan kaki. Suatu hari, ketika pulang dari shift malam, Janet diculik dan kemudian dibunuh di tapak projek jambatan tersebut sebagai upacara korban semah, yaitu mengorbankan wanita perawan di projek yang baru dibina untuk memuaskan penunggu yang berada di sekitar kawasan tersebut. Mayat Janet kemudian ditemui tidak lama selepas itu tanpa kepala. Upacara korban semah ini ialah dengan memenggal kepala wanita ini sebelum kepalanya ditanam di bawah konkrit. Orang tuanya yang sedih dengan kematian Janet telah mengebumikan anak mereka dengan memakai pakaian berwarna merah. Kaum Cina percaya jika seseorang itu dikebumikan memakai pakaian berwarna merah, roh mereka akan kembali membalas dendam. Mungkin itu yang diingini keluarganya bagi menuntut bela atas kematian Janet. Tak lama selepas itu, hantu Janet mula mengganggu orang ramai. Banyak cerita mengatakan bahawa wanita berpakaian berwarna merah, berkasut merah dan membawa payung merah sering kelihatan pada waktu malam merayu-rayu seorang diri, terutamanya di antara Kampung Kudai dan Kampung Bintagor yang terletak di kawasan Sato. Hantu Janet juga dikatakan kerap menahan kereta dan meminta untuk ditumpangkan ke suatu kawasan. Setibanya di kawasan yang dimaksudkan, wanita berpakaian serba merah itu akan hilang dalam sekelip mata dan meninggalkan bau yang amat busuk. Malah, hantu Janet juga gemar menahan pemandu lelaki dan akan mengajak untuk menonton wayang di tengah malam kerana dia gemar menonton wayang tengah malam semasa hidupnya. Ada juga dakwaan lain mengatakan wanita berpakaian serba merah ini sering kelihatan menaiki feri pada waktu malam untuk merentasi Sungai Sarawak. Setibanya feri di seberang sungai, wanita itu akan hilang dan duit tambang yang dibayarnya akan bertukar menjadi daun kering ataupun wang kertas palsu yang digunakan kaum Cina untuk dibakar pada upacara kematian. Sehingga kini, operator feri enggan meneruskan perkhidmatan mereka selepas jam 10 malam. Ada juga yang mendakwa terlihat hantu Janet berlegar-legar di kawasan Hospital Umum Sarawak, sehingga hari ini penduduk di Kuching takut untuk menyebut namanya kerana dikhawatiri akan diganggu hantu Janet.
Diceritakan bahwa Janet adalah seorang gadis berketurunan Tionghoa dan beliau merupakan mangsa culik dan rogol beramai-ramai sekitar lewat 60-an. Oleh kerana beliau tidak dapat menerima akan nasibnya, maka Janet dikatakan telah menggantung dirinya di rumah dengan berpakaian lengkap baju merah dan berkasut merah kerana Janet dikatakan di dalam darah manis untuk berkahwin dengan jejaka idamannya. Kejadian hitam ini di dalam hidup Janet bermula apabila beliau dikatakan telah menghantar tunangnya ke lapangan terbang kucing seorang diri dan penerbangan tunangnya adalah penerbangan lewat malam. Sewaktu beliau di dalam perjalanan pulang, dikatakan Janet ditahan oleh penyangat-penyangat manusia bertopengkan syaitan yang telah melakukan perkara tidak bermoral kepada Janet. Janet telah dirogol dan ditinggalkan keseorangan di tepi jalan raya. Akibat tidak dapat menerima hakikat yang dia telah dirogol, Janet telah bertindak dengan membunuh diri dengan cara menggantungkan dirinya di dalam bilik di rumahnya. Keesokan harinya, barulah ibu bapa Janet telah menemui mayatnya dengan sekeping nota mengatakan apa yang berlaku ke atas dirinya. Kejadian yang menyedihkan ini tidak dapat diterima oleh kedua ibu bapa Janet. Malah, mereka telah bersumpah di hadapan keranda sebelum dikebumikan agar hantu Janet menjelma dan membalas dendam ke atas penyangat-penyangat yang telah melakukan kerja terkutuk kepada Janet. Janet telah disemadikan di kawasan Jirat Cina yang terletak di kawasan Batu Lima. Dan kerana itulah, hampir setiap malam akan terlihat kelibat hantu Janet muncul di kawasan Batu Lima, malah sehingga ke kampung Haji Baki. Kemunculannya ini sememangnya menyeramkan dan menakutkan masyarakat di sekitar kawasan tersebut. Mungkin roh hantu Janet masih lagi mencari pembunuhnya sehingga kini. Kisah hantu Janet ini bukan sekadar terkenal di seluruh Sarawak dan Malaysia sahaja, malah di negara-negara lain juga. Ada satu komik Jepun atau manga telah memuat kisah mengenai hantu Janet ini. Komik ini mengisahkan tentang seorang lelaki bernama Yakumo Fuji yang bekerja untuk satu entiti immortal telah dipanggil ke Sarawak untuk menangkap roh jahat iaitu hantu Janet yang sering mengganggu penduduk dan membalas dendam ke atas kematiannya. Namun begitu, jalan cerita mengenai hantu Janet ini diubah sedikit mengikut imajinasi penulis dan pelukis komik tersebut. Selain dimuatkan dalam komik Jepun, hantu Janet juga telah dijadikan sebagai salah satu watak dalam permainan video online iaitu Ghost Trapper. Di dalam permainan online ini juga, hantu Janet memakai pakaian serba merah sama seperti nama permainan ini, di mana pemain dikehendaki menangkap seberapa banyak hantu yang boleh dalam pengembaraan mereka. Inilah cerita mistik hantu yang pernah menjadi igauan ngeri bagi masyarakat Sarawak sewaktu ketika dahulu, yaitu hantu Janet. Persoalannya, adakah amalan korban semah masih berlaku di Sarawak? Dan apakah Janet mangsa yang terakhir? Hati-hati bila Anda bersendirian di waktu malam. Sekian, salam hormat.